وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Bab yang ke-12, beriman yang qada dan qadar. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan qada dan qadar? Sebahagian ulama mereka menganggap qada dan qadar makna yang sama. Faqad ikhtalafat ibaratul ulama'i fi ta'rif al-qada'i wal qadari. Ulama berbeza pendapat di dalam mentarifkan, mendefinisikan qada dan qadar. Faminhum man 'arrafahuma mujtami'aini wa ja'alahuma syai'an wahid. Maknanya sebahagian daripada pendapat ulama ini dia kata benda yang sama aja, qada dan qadar ini. Sebahagian daripada yang lain meletakkan qada lain, qadar lain. Tetapi maksud qadar itu sendiri apa dia? Huwa ilmullahi ta'ala bima takunu alaihi al-makhluqatu fil mustaqbal. Maknanya ilmu Allah Ta'ala terhadap sesuatu yang akan datang ni, apa yang berlaku. Sesuatu yang akan datang ni akan berlaku kepada sesuatu perkara. Itulah yang dipanggil apa dia? Yang dipanggil qadar. Qadar pula menjadikan oleh Allah Ta'ala sesuatu sesuai dengan ilmunya dan juga kehendaknya. Jadi sesuatu yang akan berlaku berdasarkan kepada ketentuan Allah Ta'ala di azali sebelum perkara itu wujud. Contohnya kita kata kita kan, Allah Ta'ala dah tetapkan sebelum kita ada. Bila kita lahir, bila kita mati dah ditetapkan. Bukan kata manusia, makhluk. Allah Ta'ala telah menetapkan kedudukan makhluk. Apa maksud makhluk? Ma siwallah. Selain daripada Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Sama ada makhluk itu disebut manusia ke, malaikat, hayawan, tumbuhan, serangga. Maknanya sebelum makhluk itu ada, pertamanya tentang kewujudan makhluk itu telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan kepada keilmuan Allah Ta'ala. Dan apa yang akan terjadi kepada makhluk. Contohnya hari ni apa yang berlaku kepada kita, nasib kita, kita buat apa. Ada di kalangan manusia mati, ada manusia hidup pada hari ini, ada sakit, musibah, malapetaka, dia dapat rezeki, dia ditimpa bencana. Itu semua dah tetap sebelum benda tu ada. Itu kesimpulan daripada makna qada dan qadar. Allah Ta'ala tentukan sesuatu perkara itu sebelum manusia itu wujud. Jadi tujuannya untuk apa? Supaya seseorang yang ditimpa musibah dia tidak terlalu merasai kecewa, tak begitu susah hati, tak berasa tertekan sangat. Sebab apa? Allah Ta'ala dah takdir dah. Sebelum aku ada lagi, sebelum musibah menimpa aku, benda tu dah ditetap di azali, suatu maklumat ketetapan di sisi Allah. Kalau dia kena musibah, dia tidak berasa begitu tertekan. Sebab benda tu dia dah tahu, dia dah yakin itu ketetapan Allah sebelum dia ada. Maka dia redha je. Sebaliknya apabila Allah Ta'ala bagi nikmat, bagi kesenangan kepada dia, dia tidak berbangga, tidak sombong, tidak angkuh. Kerana itu adalah merupakan yang tengok live ni tak tengok. Tengok. Ni dia. Okey, faham maknanya qada dan qadar ni? Secara ringkasnya suatu ilmu di sisi Allah Ta'ala yang akan berlaku kepada makhluk. Jadi tujuannya untuk apa? Kita beriman kepada qada dan qadar ni, dia termasuk dalam rukun iman yang keenam. Perkara yang paling penting, kalau kita kena musibah tak rasa begitu sedih. Sebab ini Allah Ta'ala dah takdir. Kadang-kadang orang putus harap, putus asa, kecewa, bunuh diri, gantung, minum racun, terjun jambatan Pulau Pinang, naik pokok tinggi-tinggi, tuju ke bawah. Dia rasa kecewa dengan sesuatu musibah, ujian yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau dia beriman kepada qada dan qadar, dia buat tak benda tu? Dia tak akan buat. Sebab dia tahu benda ni Allah Ta'ala dah tetap untuk mengangkat ataupun meninggikan iman dia.
Dia dapat sesuatu nikmat pula, dia tak jadi riak, takabur, sombong, kerana itu suatu rezeki yang Allah Ta'ala dah takdir sebelum dia lahir. Itu adalah merupakan pemberian dan kurniaan Allah. Okey, terus. Pendahuluan. Beriman yang pola dan qadar bermaksud mempercayai dan membuat Allah terhadap segala perkara yang sudah disebutkan pada negara. Dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berlaku di perkara tersebut pada masing-masing yang telah ditetapkan. Dan di atas sifat-sifat dan struktur isinya. Penulisan dan masyiah Allah terhadap perkara tersebut dan berlakunya perkara tersebut. Masyiah, apa makna masyiah? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku perkara tersebut selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menyatakan beriman kepada al-qadar ialah mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan segala perkara secara khusus dan menentukan segala perkara pada zat dan keadaannya selaras dengan ilmu Allah dan dituliskan oleh al-qalam, yang ia termasuk ke dalam rukun iman yang enam yang tak dapat iman seseorang tanpa beriman ini. Dia juga melibatkan kepercayaan terhadap segala perkara baik yang baik maupun yang buruk adalah berlaku dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya, dan tidak ada sesuatu yang boleh keluar daripada kehendaknya, baik dengan maupun ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma asaba min musibatin fil ardh أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال Asaba min musibatin. Tidaklah menimpa sesuatu musibah fil ardi, musibah itu berlaku di atas permukaan bumi, wala fi anfusikum, tidaklah sesuatu musibah yang menimpa di atas diri kamu. Sama ada sesuatu perkara itu berlaku di atas muka bumi ataupun yang menimpa akan manusia atas diri kamu, maknanya manusia, illa fi kitabim min qabli, melainkan tertulis di dalam kitab. Di dalam kitab ni maknanya suatu tulisan yang berada di Lauh Mahfuz. Maknanya suatu kitab yang tersimpan, yang dipelihara, yang dijaga di sisi Allah. Maklumat yang ada di Lauh Mahfuz ni siapa pun tak tahu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun tak tahu, Nabi pun tak tahu, kecuali beberapa perkara yang diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada malaikat ataupun kepada Nabi. Jadi hakikatnya semua tak tahu kecuali Allah Ta'ala. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan ataupun kami buat, maknanya dah tertulis dah. Contohnya manusia tak jadi lagi, maknanya ketetapan kepada wujudnya manusia itu dah ada di azali di sisi Allah. Seseorang sebuah pokok yang tumbuh di atas muka bumi, dia tak tumbuh lagi, tak hidup lagi, tetapi akan berlakunya tu dah ada maklumat di sisi Allah Ta'ala, di kitab di Lauh Mahfuz. Pendek kata, semua benda tu telah ditetapkan sebelum kejadian, sebelum wujud. Inna zalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu atas Allah Ta'ala senang je. Allah Ta'ala tetap dulu sesuatu benda tu akan berlaku. Bila sampai masa, waktu dan ketika, dia akan berlaku. Ketetapan itu mendahului kejadian ataupun kewujudan sesuatu makhluk. Sebab apa Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi jadi macam tu, dah tetap dulu sebelum perkara itu berlaku, supaya manusia faham. Dikata di sini Allah Ta'ala sendiri sebut likaila ta'saw, supaya manusia itu tidak berduka cita. Kalau jadi dia tak sedih, sebab tetap musibah tu, sebelum berlaku musibah dah tertulis, termaktub di Lauh Mahfuz. Bila dia kena musibah, oh benda ni dah tetap, aku redha je. Ini siapa yang tetap? Siapa yang tentukan? Allah Ta'ala dah tetap, Allah Ta'ala yang tentukan. Sebab itu kehendak Allah, bukan kehendak dia, bukan kehendak kita, bukan kehendak manusia. Jadi redha je lah. Jadi sesuatu yang ditentukan dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala, siapa pun tak boleh nak halang.
tak boleh nak bangkang, tak boleh nak petikai, sebab Allah Ta'ala khaliq, kita adalah makhluk. Maknanya Allah Ta'ala pencipta, kita diciptakan. Sekali-kali kita tidak boleh mempertikaikan sesuatu ketetapan dan ketentuan Allah. Likaila taksau, supaya kamu tidak berduka cita ataupun sedih, ala ma fatakum, atas sesuatu yang luput daripada kamu. Sesuatu yang luput apa dia? Sesuatu yang hilang daripada kita. Ada duit kita hilang, ada jam kita hilang, ada kenderaan hilang, harta benda yang kita miliki tiba-tiba hilang tu dengan tercicir ke, orang rompak, orang curi ke, benda tu rosak ke. Oh, sebenarnya benda ni Allah Ta'ala dah letak rupanya sebelum sesuatu perkara itu berlaku. Itu dia kata supaya kamu tidak sedih sesuatu yang luput daripada kamu. Wala tafrahu bima atakum, jangan terlalu seronok sangat sesuatu yang Allah Ta'ala bagi. Apa yang kamu dapat ni bukan kerana 100% daripada usaha kamu. Boleh jadi apa yang kamu usahakan tak dapat, dan ada perkara yang kamu tak usahakan pun Allah Ta'ala boleh bagi. Maksudnya, kalau sesuatu benda yang dimiliki oleh kita tiba-tiba hilang, rosak, musnah, jangan kecewa sangat, sebab tu benda tu dah tetap. Dan yang kedua, sesuatu pemberian yang kita miliki, sesuatu anugerah dan nikmat kita dapat, jangan terlalu sombong. Yang tu bukan kita punya, Allah Ta'ala bagi pinjam je. Supaya wala tafrahu bima atakum, dan janganlah kamu terlalu gembira dengan sesuatu yang telah memberi oleh Allah Ta'ala akan kamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan sesungguhnya, dan Allah Ta'ala tidak suka orang-orang yang sombong lagi bangga. Sombong bila dapat kesenangan, dia dapat suatu nikmat rezeki, dia sombong dan dia berbangga, dia rasa dia hebat, sedangkan pemberian itu datang daripada Allah. Okey, terus maksud qada dan qadar di sisi milik ahli sunnah dan golongan Asy'ariyah, qada ialah kehendak Allah berbentuk azali yang berkaitan dengan sesuatu selaras dengan perkara yang akan diwujudkan itu pada masa akan datang. Qadar pula ialah pewujudan sesuatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut qadar yang telah ditetapkan dalam setiap perkara yang berkaitan dengannya. Hukum beriman dengan qadar dan qadar. Beriman dengan qadar termasuk ke dalam arti kata asas keimanan, yang tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa beriman dengannya. Ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Maksudnya, yang dikatakan iman itu adalah anda beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan beriman dengan qadar baik dan buruk. Nas-nas yang menyuruh beriman dengan qadar Allah begitu banyak sekali. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, Tuhanlah yang baginya kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhidhu walada, dan dia tidak mengambil anak. Maknanya Allah Ta'ala itu tidak ada anak, sebagaimana yang dipercayai oleh orang-orang Nasrani. Allah Ta'ala ada isteri, Allah Ta'ala itu ada anak. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathah. Telah kafirlah orang yang berkata Allah Ta'ala itu 3 dalam 1. Jadi maknanya kafir. Jadi di sini Allah Ta'ala tidak ada anak, walam yakul lahu syarik, tidak ada sekutu baginya, fil mulki, pada kerajaannya. Allah Ta'ala buat bumi, buat langit dan seluruh makhluk, dan memerintah langit dan bumi. Alam dunia ini tidak bersekutu, tidak ada join dengan mana-mana orang. Dia sendiri merintah, tidak ada syirik, tidak ada sekutu di dalam kerajaannya. Wa khalaqa kulla syai', dan dia telah menjadikan setiap sesuatu. Bila Allah Ta'ala jadikan setiap sesuatu, faqaddarahu taqdira. Dia mentakdirkan dan dia menentukan dengan ketentuan takdir. Faqaddarahu taqdira, dia menentukan takdir dengan tepat ataupun dengan sempurna.
Taqdira i'rab apa di sini? Ha? Mana pelajar kita? Tidur. Taqdira i'rab apa? Darabtu darban jalastu julusan au qu'udan. Dah bagi clue tak ada jawab lagi. Nak menunjukkan taukid. Menentukan dengan bersumber dengan ketentuan yang betul dan tepat. Okey, terus keperluan beriman yang qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar dibina di atas dasar kepercayaan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya yang baik. Antaranya ialah ilmu, qudrat dan iradah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa bikulli syai'in 'ilma." Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Maksudnya, dan dia Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahu mulkus samawati wal ardh, yuhyi wa yumiit, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Maksudnya, dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Ia menghidupkan dan mematikan, dan ia Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maksud beriman yang qada dan qadar. Maksud beriman yang qadar ialah percaya kepada ilmu Allah yang qadim dan percaya kepada kehendaknya yang mesti berlaku dan kudratnya yang meliputi segala sesuatu. Dengan itu dapat dipahami beriman yang qadar melibatkan dua perkara, iaitu A. Beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah amalan hamba-Nya. Dia mengetahui dengan ilmu yang qadim yang telah menjadi sifatnya. Okey, apa maksud ilmu yang qadim? Kita nak habis dah ni kitab ni. InsyaAllah sebelum raya tamat. Apa maksud ilmu Allah Ta'ala yang qadim? Sebab penghujung pengajian kita ni kita ada ujian. Pelajar dan juga orang dewasa. Di antara soalannya ini akan timbul. Malam ni kita bocor soalan bocor. Apa maksud ilmu Allah Ta'ala yang qadim? Siapa nak jawab? Cepat. Tak ada seorang nak jawab. Apa makna qadim? Ilmu Allah Ta'ala yang sedia. Apa makna sedia? Sedia tidak ada mula. Tidak macam kita ilmu kita baharu. Qadim lawan baharu. Maksudnya kita lahir-lahir bukan erti apa. Lahir-lahir tak tahu apa. Setelah kita belajar, baru dapat ilmu. Dan ilmu yang kita perolehi pula adalah sangat terbatas, sangat terhad. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidak diberi akan kamu ilmu melainkan sedikit sangat. Manusia yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa dia? Adakah Nabi Adam alaihissalam lahir-lahir terus jadi hebat, terus jadi alim, terus dia mengetahui semua perkara? Tak kan? Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Telah mengajar oleh Allah Ta'ala akan Nabi Adam akan nama-nama semuanya, nama-nama yang tertentu. Nama-nama di sini ulama-ulama tafsir menyebut pekakah-pekakah yang digunakan oleh manusia seperti pinggan, mangkuk, sudu, garpu, senduk. Nak bagi kenal, ni alat-alat pekakah apabila orang tu nak makan, nak minum kan. Itu satu keperluan kepada manusia. Perlukan guna pisau. Ini apa dia? Pisau, ini sudu, ini mangkuk, dan sebagainya. Jadi dia lahir-lahir bukan terus dia tahu. Sebab itu ilmu manusia ni dia baharu. Ilmu Allah qadim. Sejak Allah Ta'ala ada, ilmu dia dah ada. Bukan baru dia tahu. Bila Allah Ta'ala ada? Siapa pun tak boleh nak tentukan. Sebab adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada mula. Wal awwalu wal akhiru. Ada tidak ada mula, akhirnya tidak ada sudah, tidak ada penghujung kepada zat dan sifat Allah. Kita ni ada mula, makhluklah, bukan kita sahaja. Ada mula, ada akhir. Adanya kita dimulakan, didahulukan oleh tiada. Dan penghujung kita diakhiri dengan tiada juga, kita mati. Semuanya tidak kekal melainkan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Allah, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Yang kekalnya hanyalah wajah Allah, zat Allah, diri Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas ha? Apa makna qadim? Memang Allah Taala yang qadim. Ha? Yang sedia ada, tidak dimulai dengan tiada. Asal-asal tu dah ada. Jadi kena faham lah. Maknanya adanya kita ni, ilmu kita ni baharu. Zat kita juga, diri kita juga adalah baharu. Allah Ta'ala tidak ada mula. Qadim, sedia, tidak ada mula, maknanya tidak ada permulaan. Nak cari tarikh ilmu Allah Ta'ala tak tahu. Bila ada, sejak bila dia bermaklumat, berpengetahuan? Tak ada istilah tu. Macam kita ada tarikh, permulaan, maklumat yang ada pada kita. Ilmu yang ada pada kita ada mulanya. Bila kita belajar, kita membaca, masa tu baru datangnya ilmu. Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala sebagaimana zat Allah bersifat qadim, sedia, tidak ada mula. Okey, terus. Dia maha mengetahui segala keadaan hamba-Nya dari segi keraatan atau penderakaan, rezeki dan juga ajal. Kemudian ditulis pada Lauh Mahfuz apa yang akan berlaku sehingga ke hari kiamat. Apa yang ditakdirkan berlaku kepada seseorang tidak dapat dielakkan lagi. Apa yang ditakdirkan tidak mengenai seseorang pasti sekali-kali tidak akan mengenai orang itu. Perkara ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Maksudnya, bukankah engkau telah mengetahui bahawasanya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu ada tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah. B. Beriman kepada kehendak Allah yang mesti lulus dan kudratnya, yang meliputi segala sesuatu, iaitu percaya kepada apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan berlaku. Segala apa yang ada di langit maupun di bumi, sama ada yang bergerak atau diam, semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Dalam kerajaan Allah tidak akan berlaku apa yang Allah tidak kehendaki. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha berkuasa terhadap segala sesuatu yang wujud dan yang tidak wujud. Oleh itu tidak ada sesuatu makhluk pun di bumi maupun di langit. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menciptanya, dan tiada pencipta selain daripadanya. Tiada Tuhan yang sebenar yang mempunyai itu semua selain daripada Dia sahaja. Tujuan beriman yang qada dan qadar antaranya ialah A. Sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan, apa tujuan? Kita beriman, kita percaya, kita ada keyakinan, akidah tentang adanya qada dan qadar. Yang pertama sebagai ujian daripada Allah. Beriman kepada qada dan qadar ini sebagai ujian. Allah Ta'ala jadikan kita makhluk, dan sesuatu yang berlaku kepada kita dan kepada makhluk adalah ujian. Okey, terus. Ujian berlaku kadang-kadang dalam bentuk nikmat dan kadang-kadang juga berlaku dalam bentuk bala bencana. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Maksudnya, tiap-tiap diri akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Dalam kehidupan manusia adalah perkara biasa mereka menguji sesuatu benda walaupun mengalami kepahitan dan kesukaran untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai manfaat, seperti mereka alat-alat baru atau mencari bahan perubatan dan lain-lain. Ini bagi manusia. Adapun ciptaan Allah mempunyai hikmah yang tidak ada tolak bandingnya. B. Sebagai mendidik dan mengajar. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang Maha bijaksana, mendidik hamba-Nya dan mengajar mereka, kadang-kadang dengan nikmat dan kebaikan, dan kadang-kadang juga dengan bala dan kejahatan yang berpunca daripada hamba itu sendiri. Dengan itu hamba-Nya itu akan sedar dan tidak terlalu berseronok dengan nikmat yang diperoleh, seperti mana yang berlaku dalam peperangan Badar dan juga Hunain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين." Laqad nasarakum, sesungguhnya telah memberi pertolongan akan kamu oleh Allah fi mawatina,
pada peperangan-peperangan. Mawatin ini asalnya mautinun, mautinani, mawatin. Maknanya peperangan, tempat-tempat berperang. Allah Ta'ala bagi kemenangan, pertolongan kepada dalam peperangan kepada umat Islam ini dengan banyak macam-macam peperangan. Allah Ta'ala bagi menang, di antaranya di dalam peperangan Badar dan sebagainya. Kasiratin banyak, wa yauma Hunainin, tetapi dalam peperangan Hunain, iz a'jabatkum kasratukum, ketika mengkagumkan akan kamu oleh banyaknya bilangan kamu. Orang Islam duk perasan kan, oh peperangan Badar 313 orang pun boleh menang, orang kafir 900 orang lebih ataupun 1000 orang. Sebab apa saya kata atau? Sebab ada dua riwayat di sini. 900 orang hampir 1000, ada riwayat yang kata 1000 orang. Oh peperangan Badar kita 313 orang boleh menang. Ini orang Islam ramai daripada orang kafir lagi dalam peperangan Hunain. Sebab itu Allah Ta'ala kata iz a'jabatkum kathratukum, ketika mengkagumkan akan kamu oleh banyaknya bilangan kamu. Sedangkan Allah Ta'ala kata kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Falam tughni ankum syai'a, tidak memberi keuntungan daripada kamu sedikit pun. Ramainya bilangan kamu tak untung pun, tak menggembirakan kamu. Wa daqat 'alaikumul ardu, telah sempitlah atas kamu oleh bumi. Bumi luas jadi sempit. Ya orang kata lari tak cukup tanah ni bahasa kita kan. Ada tak pernah di kalangan kita ni lari tanah sampai tak cukup? Maknanya laju betul dia lari. Dia laju betul dia lari tu istilah sampai tak cukup tanah, kena kejar dengan hantu. Mana tanah tak pernah cukup, sentiasa cukup. Allah kata dalam ayat ini, bumi itu jadi sempit. Orang Islam pada masa tu rasa sempit bumi ni. Bumi ni singkat kecil je, padahalnya bumi itu luas. Allah Ta'ala kata bima rahubat, sesuatu yang luas, iaitu bumi itu luas. Kamu lari macam mana pun dia tak sampai ke hujungnya, tak sampai ke last sekali, sampai penjuru takkan sampai. Tapi orang Islam ni rasa sempit bumi tu, kerana terlalu takut. Summa walaitum mudbirin, kamu berpaling dalam keadaan lari. Kamu berpaling dalam keadaan lari. Belah sungguh orang takut. Sebab yang mendatangkan kemenangan Allah, yang mencampakkan keberanian dan kegerunan itu adalah Allah. Kamu rasa kamu hebat, Allah Ta'ala bagi kamu takut, lari sampai tak cukup tanah. Sebab itu dalam Al-Quran mengajar, apabila berhadapan dengan musuh, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang beriman di zaman Nabi kata, memadaklah kami Allah itu sebagai penolong. Bukan kerana bilangan, kerana jumlah, kerana kekuatan, kerana persiapan, kerana kecanggihan senjata kita. Bukan. Tetapi kerana keizinan yang datang daripada Allah. Jadi bila Allah Ta'ala takdir ni kalah, Allah Ta'ala nak didik, Allah Ta'ala takdirkan kamu kalah sebab kelemahan-kelemahan yang tertentu kamu buat. Di dalam peperangan Uhud, peringkat permulaan kamu mencapai kemenangan, di hujungnya kamu kalah. Ini takdir. Sebab tu dia kata yang pertama sebagai ujian. Sebab apa? Kena beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua sebagai mendidik dan mengajar. Apa yang berlaku itu adalah tujuannya nak mendidik dan mengajar kamu. Ini semua ketetapan yang datang daripada Allah. Okey, terus. Dalam dua perkara di atas, Allah Subhanahu Wa Taala mendidik generasi Islam yang pertama supaya menjadi contoh yang baik kepada orang-orang yang datang kemudian. Meskipun Allah Maha berkuasa untuk memurniakan keadaan yang selesa kepada mereka, apa yang dilakukan itu ada kalanya baik dan ada kalanya buruk, dan itu lebih berkesan dalam mengajar dan mendidik orang-orang Islam. Sebagai balasan yang disegerakan. Kadang-kadang Allah mentakdirkan sesuatu ke atas hamba-Nya di dunia sebagai balasan segera, sama ada berbentuk nikmat ataupun azab. Bagi manusia yang berakal waras, baik dan buruk yang berlaku kepada mereka di dunia menambahkan lagi ingatannya kepada Tuhan dan hari pembalasan. Bagi mereka yang tidak waras dalam menggunakan akal fikiran, mereka tetap tidak mengambil faedah daripada nikmat atau bagi bencana yang menimpa diri mereka. Dalam hadis Suhaib radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amri mu'minin inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu." Maksudnya, sungguh menghairankan perkara yang mengenai orang-orang yang beriman, semuanya menjadi kebaikan kepadanya
perkara itu tidak ada pada sesiapa pun melainkan kepada orang-orang yang beriman. Jika dia mengenai sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka ia menjadi kebaikan kepadanya. Jika dia mengenai sesuatu kemudaratan, dia bersabar, maka menjadi kebaikan juga kepadanya. Jadi dalam hadis ni Rasulullah kata heran lah. Heran, pelik apa yang berlaku pada orang beriman ni. Kalau benda tu baik berlaku kepada dia bersyukur, boleh pahala. Kalau benda-benda apa dia kebaikan, nikmat berlaku kepada dia bersyukur, boleh pahala. Tetapi sebaliknya, kalau Allah telah timpa kemudaratan, musibah, bencana, dia sabar, boleh pahala juga. Maknanya dalam semua keadaan, semua situasi orang beriman ni, kalau dia pandai letakkan diri dia bila dia beriman kepada qada dan qadar, semua boleh pahala. Allah Ta'ala takdir dia kebaikan, dia perolehi kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, boleh pahala. Kalau Allah Ta'ala timpakan dia musibah, dia sabar. Innallaha yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala melipat gandakan orang yang bersabar pahalanya tanpa boleh dihitung. Maknanya semua keadaan orang beriman itu memperolehi pahala. Wallahu a'lam.